Ramai sangat orang kita sekarang ni bila stres sikit je kita claim kita ni depressed. Mungkin bagi kita yang normal ni, kita tak rasa apa yang diorang rasa. Tapi tu antara hakikat pengalaman diorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaAllah kali ni aku akan cuba untuk kongsi satu topik yang memang berat, iaitu tentang depression. Bila aku cerita ni korang rasa benda yang sama ke ataupun korang berada dalam masalah yang sama, tolong terus dapatkan bantuan ataupun korang terus rujuk doktor. Menurut kajian, mainstream idea punca kepada depression ni adalah disebabkan neurochemical imbalance, ketidakseimbangan chemical dalam otak kita. Sebab tu kebanyakan pesakit kalau bila dia jumpa doktor, doktor akan bagi sejenis ubat, nama dia antidepressant ataupun SSRI. Fungsi ubat-ubat ni adalah untuk stabilkan balik chemical. Poin paling penting yang aku nak cakap kat sini adalah depression ni satu penyakit dan sama macam penyakit lain, dia ada ubat dia dan dia ada cara merawat dia. Maksudnya dia bukan macam ada setengah orang tu cakap yang depression ni sebab kita lemah iman. Member aku sendiri pun yang memang doktor diagnose dia ni depression, dia sendiri tu merupakan seorang hafiz Quran. So macam tak kena lah kalau kita nak dakwa orang yang ada depression ni adalah orang-orang yang jauh dengan Tuhan dan sebagainya. Antara punca lain adalah terlalu lama didedahkan dengan stres ataupun dia trauma ke, dan benda ni berlarutan. Ramai sangat orang kita sekarang ni bila stres sikit je kita claim kita ni depressed. Depression ni doktor sendiri yang sahkan. Jadi kalau kita rasa kita ada simptom-simptom depression, terus jumpa doktor, minta buat saringan, minta doktor sendiri yang diagnose. Punca seterusnya adalah addiction. Boleh cakap hampir semua jenis addiction ni boleh bawa kepada depression. Tapi saya nak highlight 3 yang utama. Addiction kepada porn, yang kedua addiction kepada makanan, dan yang ketiga dia addiction kepada game. Sebab tu tak kisahlah apa pun yang kita buat, sentiasa kawal diri untuk moderate je. Okey, baik. Kenapa orang yang ada depression ni dia ada tendensi untuk self-harm? Self-harm ni dia ada banyak jenis lah yang saya tak nak detailkan. Sebab yang utama tu saya tak berani nak cakap. Tapi antara sebab lain adalah ada yang anggap bila dia self-harm tu as punishment dia. Mungkin bila dia teringat benda-benda yang malang bagi dia, jadi every time dia teringat benda tu, dia akan self-harm. Sebab yang seterusnya adalah menurut pengalaman member saya sendiri, bagi dia physical pain ataupun bila dia self-harm, dia akan rasa sakit fizikal, betul tak? Jadi sakit fizikal bagi dia orang, bagi dia boleh bear, dia boleh tahan. Tapi sakit yang dia sedang tanggung, sakit kepala, benda tu dia tak boleh tahan. Jadi macam bila dia sakitkan fizikal dia macam dia nak transit, dia nak tukar sakit otak tu bagi dia rasa sakit fizikal lah. Mungkin bagi kita yang normal ni, kita tak faham tau, kita tak rasa apa yang diorang rasa. Tapi tu antara hakikat pengalaman diorang. Kita jangan nampak yang jumpa psikiatris ni untuk orang-orang yang betul-betul sakit jiwa, dah macam tak ada harapan, baru jumpa psikiatris. Tak. Kalau kat negara luar, even diorang ada masalah kewangan je, tapi diorang still pergi jumpa dengan psikiatris. Kalau kita nak jumpa psikiatris ni, kau memang kena gila betul-betul lah. Jadi nasihat saya, even korang rasa korang ada stres, korang ada addiction yang korang macam tak tahu nak start macam mana, jumpa psikiatris. Part last ni saya tujukan khas kepada anda yang sedang struggle, yang mungkin sedang rasa masalah situasi yang sama. Sebab saya pun selalu juga sembang dengan kawan saya yang memang diagnose tu. Alhamdulillah sekarang dia dah sihat, dapat kerja apa semua. Cumanya saya teringat lah, ada satu malam dia hantar gambar dia tengah self-harm. Lepas tu saya terus pergi bilik dia, saya bawa dia keluar. Kita orang naik motor. Atas motor tu dia nangis. Bila dia nangis kan, bila dia cerita, kita orang dua-dua nangis atas motor. Semua orang tengok. Tapi macam benda tu kita teringat lah. Sebab bila kita tengok dia yang sekarang, maksudnya dia dah survive dah, dan kita tengok yang dulu, macam dia sendiri pun dia tak percaya. Tapi nak cakap ni, bila kita dah uji dengan benda macam ni, jalan kesembuhan tu ada, tapi dia memang panjang. Yang penting kita kena percaya. Mungkin sekarang ni kita rasa terowong kita gelap, kita rasa terowong kita sangat panjang. Tapi percaya lah, kadang-kadang kita je rasa yang kita ni seorang, tak ada orang sayang. Kita rasa sunyi, kita rasa kita ni tak ada orang kisah. Tapi sebenarnya ada je, cuma mungkin kita je yang tak sedar. Jadi teruskan lawan, teruskan berjalan. Jangan takut untuk jatuh, kerana yang tak pernah memanjat lah yang tak pernah jatuh.